Ya, itu dia tadi yang boleh kita saksikan sedikit VT mengenai satu insiden yang berlaku sekarang ini sehingga hari ini di Aleppo, Syria. Tidak berperi kemanusiaan dan tidak habis-habis membunuh, menyerang dan sebagainya. Ya. Apa yang telah berlaku ke atas sifat naluri kemanusiaan itu sendiri. Yang pertama sekali berlakunya pada 24 April yang lalu. Bagi membincangkan kali ini, tajuk kita iaitu Aleppo Emergency Appeal. Bersama dengan kita di studio adalah saudara Aiman Khairul Azam, selaku pengurus Share My Care. Dan di sebelah kanan saya ialah Dr. Tengku Syarum Tengku Syahadan, Dekan Fakulti Perniagaan Universiti Selangor dan aktivis My Care. Terima kasih kerana bersama. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih kerana dijemput. Ya, sama-sama. Baik, boleh kalau kita minta Encik Aiman untuk ceritakanlah sedikit bagaimana krisis di Aleppo ini boleh bermula. Dan sedikit tentang latest perkembangan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adria juga Raja Farah. Dan saya rasa semua rakyat Malaysia sudah sedia maklum tentang apa yang berlaku di Syria. Kalau boleh kita katakan bermula semenjak 2011 sehingga saat ini mengorbankan sejumlah hampir 470,000 orang. Dan angka ini semakin hari semakin meningkat. Saat kita di sini pun masih ada lagi yang sedang dibunuh dan dizalimi dan sebagainya. Dan isu Aleppo ini, kenapa tiba-tiba masyarakat dunia mengambil peduli dalam beberapa minggu ini? Ia berlaku apabila serangan lebih 2 minggu tidak henti, bermula 23 April yang lalu di bandar Aleppo dan telah memusnahkan sebuah hospital yang bernama Hospital Al-Quds yang dibiayai oleh sebuah NGO antarabangsa yang bernama Doctors Without Borders. Dan serangan ini telah menyebabkan hampir 30 orang terkorban dan juga pakar doktor kanak-kanak terakhir di Aleppo iaitu Dr. Wasim maut dalam serangan ini. Dan semenjak 2 minggu serangan, hampir 252 orang terkorban dan 49 adalah kanak-kanak. Dan ditambah lagi pada minggu lepas Bashar al-Assad dan juga tentera Rusia menyerang sebuah kamp yang bernama Kamp Kamuna di Idlib, Syria. Dan ini menunjukkan kepada kita satu sifat kebinatanganlah yang boleh saya katakan. Mereka sanggup membunuh anak-anak yang tidak berdosa walaupun mereka sudah melarikan diri ke kamp-kamp pelarian. Mereka tetap menyerang kamp-kamp ini. Mengapa dan kenapa sebenarnya? Dan itulah yang kita cuba bawa dalam kempen Aleppo Emergency Appeal ini. Yang pertama untuk memberikan kesedaran kepada rakyat Malaysia supaya terus-menerus menyokong isu Syria ini yang sudah berlarutan semenjak 2011. Dan yang keduanya adalah untuk memberikan bantuan segera kepada sahabat-sahabat kita di sana. Dan itulah yang kita ingin capai dalam kempen ini, insya-Allah. Baik, Dr. Tengku Syarum, saya sendiri melihat visual CCTV di hospital yang mana mengorbankan Dr. Wasim tadi ya. Dan jadi saya mungkin boleh diperjelaskan sampai bila hal ini akan berterusan, sampai bila serangan ini akan ni, walaupun gencatan senjata telah pun dikuatkuasakan kononnya. Allahu Akbar, soalan yang sama-sama kita pun nak tahu jawapan kepadanya, sampai bila, sampai berlarutan sampai bila. Masalah yang paling besar dalam krisis Syria ini adalah bila ada campur tangan kuasa-kuasa luar. Kalau pada peringkat awal perjuangan pada tahun 2012, 2011, 12, 13, pada masa itu rakyat bila bangkit menentang kerajaan Bashar al-Assad ini, mereka sudah dalam keadaan di mana 70% daripada tanah itu telah mereka kuasai. Tetapi bila itu berlaku, maka masuklah bantuan daripada Iran, daripada Lebanon dan juga daripada Rusia. Sebab bagi Rusia, dia satu-satu base dia, tempat dia di Timur Tengah itu adalah di naval base dia di Latakia, di Syria. Dan daripada tahun 80-an lagi sehingga yang baru-baru ini, mereka memang ingin bertapak di Syria itu. Dan lebih kurang 20,000 orang lebih orang Rusia yang kebanyakannya tentera berkahwin dengan orang Syria. Itu dia punya jangka masa, sebab itu mereka terlalu mempertahankan. Dan bila kes inilah menyebabkan tak habis-habis dia punya perjuangan. Sebab kalau rakyat sendiri mungkin perjuangan itu sudah
sudah hampir. Tapi campur tangan daripada luar, terutamanya Iran, Lebanon, Hezbollah di Lebanon dan terutamanya Rusia ini yang baru-baru ini kita tengok kem refugee itu dia bom, hospital pun dibom. Mereka dah bom 336 hospital setakat ini. Mereka dah membunuh medical personnel dah hampir 4,000 orang. Medical personnel. Bayangkan, kalau kanak-kanak yang mati, kalau kita letak nama dia dan di mana dia mati, kalau kita baca tu katakan dalam 4-5 saat, kalau kita baca semua nama kanak-kanak tu 19 jam tak habis. Masya-Allah. Itu betapa keadaan kondisi rakyat di Syria. Tetapi yang bagusnya perjuangan rakyat masih berterusan. Sebab itu dia tak habis walaupun dengan keadaan yang amat doef. Mereka tidak dapat bantuan sebagaimana kerajaan Syria itu sendiri mendapat bantuan atau Bashar al-Assad sendiri mendapat bantuan. Baik, bercerita mengenai sudut bantuan, apakah peranan yang dimainkan oleh MyCare untuk kali ini kempen Aleppo Emergency Appeal? Terima kasih. Alhamdulillah semenjak serangan berlaku di Aleppo, kami berhubung terus dengan rakan NGO pelaksana kami di sana iaitu Atta Relief and Development, dan alhamdulillah saat diserang Aleppo tu NGO kami di sana sudah menyerahkan bantuan walaupun dalam keadaan pengemoban dan sebagainya kerana mereka amat memerlukan bantuan. Contohnya saya bagi contoh, kalau harga makanan di sana lah, susu sebelum peperangan bermula harga mungkin RM1, tetapi selepas peperangan naik 20,000%. So kalau RM1 jadi RM20,000 lah harganya. Masya-Allah. Harganya amat tinggi. Jadi memang selepas berlakunya serangan di Aleppo, kami berterusan berkomunikasi dengan NGO kami di sana pelaksana, dan alhamdulillah kita telah buat keputusan untuk menghantar terus bantuan. Telah tiba di Aleppo pada Jumaat yang lalu. 50,000 berupa makanan dalam bentuk roti. Itu yang pertama. Yang kedua, ubat-ubatan. Kalau kita tahu serangan berlarutan, barrel bom dan sebagainya, dengan hospital dibom, kita memerlukan ubatan segera. Jadi ubatan kita hantar. Yang ketiga adalah petrol untuk menjana elektrik. Dan juga kita lihat keperluan untuk doktor berada di lapangan di Aleppo tersebut. Kita menaja seorang doktor sehingga hujung tahun ini. Doktor itu yang dibawakan dari doktor yang di Syria, tempatan. Kita taja dia dan dia akan merawat rakyat-rakyat di Aleppo, insya-Allah. Itu bantuan terus yang kita akan laksanakan. Masya-Allah, masya-Allah. Doktor, mungkin selepas Aleppo, macam sebelum ni kita tahu krisis pelarian di kamp pelarian Madaya, di Damsyik, kemudian di Aleppo pula sekarang ni jadi sasaran. Mungkin lepas ni ada tak bandar-bandar lain yang mungkin disasarkan? Palmyra pun dah hancur, segala bangunan-bangunan tinggalan sejarah. Komen doktor. Dia sekarang ini Aleppo menjadi satu macam strategik place, tempat yang strategik yang bagi Bashar al-Assad dan bagi Rusia. Kalau mereka menang ini, seolah-olah mereka akan menang keseluruhan. Sebab itu tumpuan yang diberikan kepada Aleppo ini adalah tumpuan yang paling kuat sekarang ini. Sebab tempat yang lain itu tidak sebegitu mustahak, sebab Aleppo ini adalah pusat financial, pusat kewangan dulu dan pusat industri di seluruh Syria. Dia kependudukannya, populationnya pun 6 juta sebelum perang. Sekarang ini tinggal 3.5 juta. So bayangkan 2.5 juta tu ke mana ya, sama ada di keluar kawasan ataupun sudah berhijrah. Sebab kita perhatikan daripada 25 juta population yang asalnya di Syria itu, sekarang ni tinggal hanya 18 juta. Sama ada telah meninggal ataupun telah itu sudah keluar daripada Syria. Daripada 25 juta tinggal 18 juta. Artinya 7 juta sudah keluar. Itu belum kira yang lagi 7-8 juta yang displaced di dalam pelarian di dalam negara.
Contohnya kalau kita tengok Damascus yang pada asalnya 2011 ada 1.9 juta di kawasan sekitarnya. Sekarang dah 2.5 juta. Artinya dah ada 600,000 orang lari daripada bandar Damascus itu, dan itu berlaku di semua kawasan di Syria ini. Masya Allah. Baik, saya ingin bertanyakan juga pada saudara Aiman, jika ada mereka di luar sana yang bermurah hati ingin sama-sama menghulurkan bantuan bersama dengan MyCare, mungkin kami tidak dapat untuk turun padang di sana, tetapi adakah ini dan sedikit harapan mengenai apa yang berlaku di Aleppo? Jadi alhamdulillah kami di I4 Syria dan juga MyCare amat positif. Sesungguhnya dengan kerja-kerja bersama kita ni dalam membantu isu Syria ni, kita akan melihat Syria akan merdeka, akan bebas dalam masa yang singkat, insya-Allah. Dan kami memang mengharapkan kepada rakyat Malaysia supaya teruskan membantu, bukan sahaja dari sudut kewangan, tetapi juga memberikan ruang dan peluang kepada kami untuk memberikan pencerahan tentang isu ini di tempat-tempat anda. Insya-Allah Ramadan ini kami ada kempen yang kami panggil Pembela Ummah, di mana kami memberikan ruang kepada anda di pejabat, di sekolah dan sebagainya untuk menjemput kami secara percuma. Kami berikan penerangan tentang isu Syria dan sebagainya, dan anda boleh terus menyumbang. Itu yang pertama, dan juga kami memohon agar anda menyebarkan tentang isu ini kepada sahabat-sahabat anda, rakan-rakan anda melalui teknologi yang ada, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih. Dr. Tengku Syarum, mungkin harapan juga kepada para penonton dan peranan yang mungkin boleh dimainkan oleh para penonton semua dalam menyokong usaha menyalurkan bantuan kepada Aleppo ni. Yang pertama, kita ada network kita masing-masing. Ada WhatsApp group, ada Facebook. Layari Facebook macam MyCare, layari I4 Syria, dan ambil dan sebarkan. Semalam kami bagi template bagaimana kalau dalam WhatsApp tu apa yang ingin disebarkan. Sebenarnya ramai yang ingin menyumbang. Sebenarnya memang ramai yang ingin menyumbang, tapi tidak pernah diketuk. Baru-baru ni saya hantar melalui WhatsApp saja. WhatsApp, saya banyak kumpulan WhatsApp. Ada seorang tu dia derma RM10. Tapi ada seorang yang derma RM5,000. Itu hanya melalui WhatsApp. Dia hantar terus kepada MyCare. Jadi macam-macam medium yang ada. Peluang itu ada. Tapi kita jangan lupa, Allah menyatakan bahawa senjata yang paling ampuh, paling hebat yang dipunyai oleh seorang mukmin adalah doa. Berilah sedikit, 4 saat, 5 saat selepas solat atau dalam sujud tu, doakan untuk mereka. Untuk semua umat Islam yang dalam keadaan doa dan tidak tertumpu hanya pada Syria. Itu sekurang-kurangnya artinya supaya kita menyatakan pada Allah SWT kita bersama dengan perjuangan mereka. Rasulullah SAW menyebut dalam satu hadis, barang siapa yang mempersiapkan bekalan kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah, pahalanya adalah pahala orang yang berperang di jalan Allah. Dan barang siapa yang menyantuni keluarga mereka dengan baik, maka pahalanya adalah pahala orang berperang jalan. Kita dalam keadaan selesa di sini, bantu saja mereka. Kita persiapkan mereka bantuan kepada keluarga mereka dan kepada mereka juga. InsyaAllah. Masya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Tengku Syarum Tengku Syahadan dan juga saudara Aiman Khairul Azam. Alhamdulillah, itu yang dapat kami kongsikan kepada anda yang terkini mengenai Aleppo, dan sama-samalah saya ingin menyeru kepada anda semua, kita semua, untuk sedikit sebanyak dapat menghulurkan bantuan. Jika tidak mampu melalui dana, apalah salahnya jika kita berdoa untuk mereka. Insya-Allah kita berharap yang terbaik untuk apa yang berlaku di Aleppo, di Syria itu sendiri. Di pihak kami juga, macam saya orang yang involved dalam berita ni, kita dapat maklumat yang terkini menerusi pelbagai agensi antarabangsa. Memang amat sedih, amat mendukacitakan tentang bila dapat tahulah saudara yang nasib mereka diserang, dibunuh dan sebagainya. Memang masya-Allah, naudzubillah. Banyak hati sebenarnya, kan. Baiklah, sampai di sini saja yang kami dapat bawakan kepada anda selama 2 jam 30 minit. Assalamualaikum bersiaran. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi esok tapi bukan dengan saya, dengan pasangan lain, mungkin saya. Okey. Tapi tak apa. Pastikan anda terus stay tune dengan kami. Assalamualaikum esok sama 2 jam 30 minit lagi. Setakat itu,
Assalamualaikum. Terima kasih untuk hari ini. Jumpa lagi.